Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Mariam Najihah binti Muhammad Nafi. Nama saya Nur Amal Soleha binti Syukri. Nama saya Nur Aisyah binti Ghazali. Baiklah, jadi tajuk kami hari ini adalah wacana ilmu melalui pelbagai medium melalui konteks pendidikan. Pendidikan ini merupakan teras kepada pembangunan individu dan masyarakat secara keseluruhannya. Dalam era globalisasi dan teknologi yang pesat berkembang, wacana ilmu melalui pelbagai medium telah membuka peluang yang lebih luas dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Medium-medium ini merangkumi bukan sahaja secara tradisional seperti buku atau kelas fizikal, tetapi juga platform digital yang semakin popular seperti internet, aplikasi pembelajaran dan media sosial. Kepelbagaian medium ini memudahkan akses kepada pendidikan, menjadikannya lebih inklusif dan mudah dicapai oleh pelbagai lapisan masyarakat. Pada pendapat kamu semua, apakah media penyampaian ilmu yang paling berkesan? Pada pendapat saya, bahan cetak dan buku teks telah menjadi alat pendidikan yang penting sejak berabad lamanya. Meskipun era digital kini semakin mendominasi, peranan bahan cetak dalam penyampaian ilmu masih relevan dan memiliki banyak kelebihan yang sukar ditandingi oleh sumber digital. Dalam konteks pendidikan, buku teks dan bahan cetak menawarkan pelbagai manfaat yang penting bagi pelajar dan pendidik. Pertama, buku teks berfungsi sebagai sumber rujukan yang stabil dan boleh dipercayai. Buku teks biasanya disusun oleh pakar dalam bidang tertentu dan melalui proses pengesahan yang ketat sebelum diterbitkan. Ini menjadikannya sumber yang lebih dipercayai berbanding dengan maklumat yang boleh diakses dalam talian, di mana kebenarannya dan ketepatan maklumat seringkali sukar untuk dipastikan. Dengan penyampaian pengetahuan yang telah ditapis dan diolah dengan teliti, buku teks menyediakan pelajar dengan maklumat yang komprehensif dan berkualiti. Selain itu, buku teks biasanya disusun dengan struktur yang sistematik, membolehkan pelajar memahami topik secara berperingkat. Dalam buku teks, topik dibahagikan kepada bab dan subtopik yang teratur, memudahkan pelajar untuk mengikut dan memahami perjalanan pembelajaran mereka. Proses ini bukan sahaja memudahkan pelajar dalam mengkaji, tetapi juga membantu dalam memperkukuh pemahaman mereka terhadap subjek yang dipelajari. Kelebihan lain bahan cetak adalah kemampuannya untuk menyokong pembelajaran tradisional. Dalam bilik darjah, guru sering menggunakan buku teks sebagai panduan untuk mengajar yang membantu pelajar memahami silibus dengan lebih baik. Pengalaman membaca bahan bercetak juga dapat membantu dalam membangunkan kemahiran membaca dan analisis kritis. Pelajar diajar untuk menilai maklumat, membuat nota dan meningkatkan isi penting yang bukan sahaja memperbaiki kemahiran literasi, tetapi juga membina daya fikir kritis mereka. Namun, walau bahan cetak mempunyai banyak kelebihan, terdapat juga cabaran yang perlu diatasi. Salah satu cabaran utama adalah accessibility. Tidak semua pelajar mempunyai kemampuan untuk membeli buku atau mengakses perpustakaan yang boleh menyebabkan ketidaksamarataan dalam pendidikan. Pelajar dari latar belakang berbeza mungkin tidak mempunyai akses yang sama kepada sumber yang diperlukan, dan ini dapat mempengaruhi prestasi akademik mereka. Di samping itu, bahan cetak memerlukan ruang penyimpanan yang fizikal. Ini boleh menjadi masalah dalam persekitaran yang terhad, seperti di asrama atau rumah yang kecil. Buku dan bahan cetak juga boleh mengalami kerosakan fizikal seperti koyak atau basah, menjadikan kurang tahan lama berbanding sumber digital yang boleh disimpan secara dalam talian. Walau bagaimanapun, bahan cetak dan buku teks boleh diintegrasikan dengan teknologi digital untuk meningkatkan keberkesanan mereka. Penggunaan aplikasi pembelajaran yang melengkapi buku teks dengan bahan interaksi seperti video, kuis dan maklumat terkini boleh memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih holistik. Dengan cara ini, pelajar dapat memanfaatkan kedua-dua medium, menggabungkan kelebihan bahan cetak dengan keinteraktifan dan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi digital. Secara keseluruhannya, bahan cetak dan buku teks terus memainkan peranan yang penting dalam pendidikan.
Walaupun terdapat cabaran yang berkaitan dengan akses dan penyimpanan, kelebihan yang ditawarkan oleh sumber ini tidak boleh dipandang remeh. Dengan integrasi yang bijak dengan teknologi digital, bahan cetak dapat kekal relevan dan berkesan dalam mendukung proses pembelajaran generasi sekarang. Baiklah, pada pendapat saya, media penyampaian ilmu yang paling berkesan adalah pembelajaran bersemuka. Iaitu di bilik darjah yang dianggap sebagai salah satu medium yang paling berkesan kerana ia memberikan pelajar berinteraksi secara langsung dengan guru. Pembelajaran bersemuka mempunyai beberapa kelebihan unik yang sukar ditelingi oleh pembelajaran lain seperti pembelajaran dalam talian atau jarak jauh. Ini membolehkan penjelasan yang lebih mendalam mengenai konsep-konsep yang diajar dan pelajar akan memahami sesuatu topik secara menyeluruh dan bukan sekadar memahami secara umum. Selain itu, guru dapat memberikan maklum balas secara menyeluruh dan bukan sekadar memahami secara umum. Guru boleh membetulkan atau memperjelaskan secara terus bagi mengelakkan kekeliruan yang berlarutan. Pembelajaran bersemuka masih merupakan medium yang sangat efektif dalam pendidikan kerana kelebihan-kelebihan tersebut. Kaedah ini menawarkan pengalaman pembelajaran yang lebih efektif di mana interaksi secara langsung dengan guru dan rakan-rakan akan menciptakan suasana yang kondusif untuk memahami ilmu secara mendalam. Itu sahaja daripada saya. Apa pendapat Mariam? Pada pendapat saya, penyampaian ilmu melalui media penyampaian ilmu yang berkesan adalah dari aspek media sosial dan juga forum. Media sosial merupakan platform yang luas, platform yang lebih globalisasi, di mana setiap ilmu yang disampaikan bukan sahaja untuk masyarakat setempat, malah lebih kepada orang ramai dan pelbagai negara boleh mempelajarinya. Manakala bagi forum lebih kepada secara mendalam, di mana para panel dan moderator merupakan orang yang fasih berbicara dan ilmu yang disampaikan juga ialah ilmu yang berkualiti. Jadi melalui media sosial dan juga forum, ilmu yang disampaikan lebih mudah dan efektif kepada pelajar-pelajar di era ini. Itu saja. Teknologi digital ini dapat mengubah cara kita menyampaikan. Tak boleh soalan you. Tahukah kamu semua, teknologi digital ini dapat mengubah cara kita menyampaikan dan menerima maklumat. Dalam era digital ini, teknologi telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara kita menyampaikan dan menerima ilmu. Proses pendidikan yang dulunya terhad kepada bilik darjah fizikal dan buku cetak, ini telah berkembang menjadi lebih dinamis dan interaktif. Teknologi digital tidak hanya memperluas akses kepada maklumat tetapi juga meningkatkan pengalaman pembelajaran secara keseluruhan. Salah satu cara utama teknologi digital mengubah penyampaian ilmu adalah melalui penggunaan platform dalam talian. Sumber seperti e-learning, kursus dalam talian terbuka dan webinar membolehkan pelajar belajar dari mana-mana sahaja pada bila-bila masa. Ini bukan sahaja memberikan fleksibiliti kepada pelajar tetapi juga membolehkan mereka mengakses bahan pendidikan dari institusi terkemuka di seluruh dunia. Dengan adanya platform ini, pelajar tidak terikat kepada silibus tradisional. Sebaliknya, mereka dapat menerangkan topik yang mereka minat secara mendalam. Selain itu, teknologi digital memperkenalkan elemen interaktiviti dalam proses pembelajaran. Alat seperti forum perbincangan, aplikasi pembelajaran dan kuis dalam talian membolehkan pelajar berinteraksi
penting dalam dunia kerja. Dengan adanya maklum balas segera, pelajar dapat mengesan kekuatan dan kelemahan mereka dalam pembelajaran yang membolehkan mereka memperbaiki diri secara berterusan. Namun, walau teknologi digital menawarkan kelebihan, terdapat juga cabaran yang perlu diatasi. Salah satu isu utama ialah risiko maklumat salah atau tidak tepat yang mudah tersebar di platform dalam talian. Pelajar perlu dilatih untuk menjadi pengguna maklumat yang bijak dan kritis agar mereka dapat menilai kebenaran dan kesahan sumber yang mereka rujuk. Selain itu, ketidakadilan dalam akses kepada teknologi juga boleh menyebabkan jurang pendidikan di kalangan pelajar dari latar belakang sosioekonomi yang berbeza. Secara keseluruhannya, teknologi digital telah mengubah secara drastik cara kita menyampaikan dan menerima maklumat. Dengan memberi akses yang lebih luas dan meningkatkan interaktiviti dalam proses pembelajaran, teknologi ini mencipta peluang baru untuk pembelajaran yang lebih berkesan. Walaupun terdapat beberapa cabaran yang perlu diatasi, kesan positif teknologi digital dalam pendidikan tidak dapat dinafikan. Dalam usaha untuk mempersiapkan generasi masa depan, adalah penting untuk terus memanfaatkan dan mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan secara bijak dan berkesan. Baiklah kawan-kawan, apakah kelebihan dan kekurangan penggunaan media sosial dalam menerima penyampaian ilmu? Sebelum itu, saya ingin menerangkan media sosial sebagai platform pendidikan. Media sosial yang dahulunya dianggap sebagai platform untuk bersosial dan berkomunikasi dengan rakan-rakan atau ahli keluarga, kini telah berkembang menjadi media yang berpengaruh dalam pelbagai bidang termasuk pendidikan. Platform seperti Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya yang sering digunakan untuk hiburan dan perkongsian kehidupan harian kini diiktiraf sebagai alat yang berkesan dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Kehadiran media sosial dalam dunia pendidikan memberikan impak yang besar, terutamanya dalam era digital ini di mana penggunaannya semakin luas dan relevan bagi pelbagai lapisan masyarakat. Baiklah, salah satu kelebihan terbesar media sosial dalam konteks pendidikan ialah akses yang mudah dan pantas. Pengguna boleh mendapatkan maklumat dengan hanya beberapa klik sahaja. Akaun-akaun dan halaman pendidikan di media sosial menyediakan kandungan dalam bentuk infografik, video pendek, artikel dan sebagainya yang mudah difahami. Sebagai contoh, program MC Plus yang mengajar pelajar seperti di pusat tuition tetapi secara dalam talian seperti Google Meet dan menawarkan pelbagai subjek seperti subjek matematik, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sebagainya. Selain itu, TikTok atau lebih dikenali dengan video hiburan kini banyak dimanfaatkan oleh guru, pakar pendidikan dan pelajar untuk mengajar konsep-konsep tertentu dalam tempoh masa yang singkat tetapi berkesan. Ini memudahkan pelajar atau pengguna umum untuk mempelajari sesuatu konsep dengan lebih cepat dan ringkas tanpa memerlukan masa yang lama untuk membuat rujukan secara tradisional seperti buku atau jurnal akademik. Selain itu, kelebihan media sosial sebagai platform penyampaian ilmu adalah juga terletak kepada kekuatan visualnya berbanding dengan pembelajaran tradisional yang melibatkan teks panjang. Kandungan di media cenderung untuk lebih visual menggunakan gambar, video dan animasi untuk menjelaskan sesuatu perkara. Pendekatan ini sangat berkesan dalam membantu pelajar memahami konsep yang lebih sukar atau kompleks dengan cara yang lebih menarik dan mudah dicerna. Sebagai contoh, laman seperti YouTube dan Facebook memuatkan pelbagai pembelajaran yang menggunakan grafik dan simulasi untuk menerangkan konsep sains, matematik atau seni. Pengguna boleh menyaksikan video animasi tentang bagaimana sesuatu perkara berlaku atau menonton tutorial matematik yang memberikan penerangan langkah demi langkah dalam bentuk visual. Ini memudahkan pelajar memahami pelajaran yang sukar difahami sekiranya hanya membaca teks. Baiklah, seterusnya, walaupun media sosial ini mempunyai banyak kelebihan, ianya juga mempunyai kekurangannya yang tersendiri.
menyampaikan ilmu ni membolehkan sesiapa sahaja berkongsi maklumat yang tidak tepat atau palsu. Ianya juga menyampaikan maklumat tanpa penapisan atau pengesahan. Hal ini akan menyebabkan pelajar atau pengguna mungkin terdedah kepada fakta yang salah, konsep yang mengelirukan atau berita yang palsu. Sebagai contoh, website blogger yang berkemungkinan tidak tepat kerana sumbernya yang palsu. Kesannya boleh menjejaskan pemahaman pelajar, terutamanya jika mereka tidak melakukan kajian dengan sumber yang lebih dipercayai seperti buku teks atau jurnal ilmiah. Di samping itu, walaupun terdapat banyak akaun pendidikan di media sosial, hubungan langsung antara guru dan pelajar sering terhad. Hal ini dikatakan demikian kerana media sosial tidak menjadikan ruang yang cukup untuk pelajar bertanya soalan secara mendalam atau mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut secara langsung daripada guru. Interaksi di platform ini lebih bersifat umum dan seringkali berpusat pada komen-komen ringkas sahaja. Hal ini menyebabkan pelajar kurang mendapat bimbingan yang diperlukan untuk menyelesaikan kekeliruan atau masalah yang dihadapi semasa pembelajaran. Kesimpulannya, media sosial ni telah membuktikan bahawa ia bukan sekadar medium untuk bersosial tetapi juga satu alat yang sangat berkesan dalam dunia pendidikan. Keupayaannya untuk menjadikan akses yang mudah dengan visual yang berinteraktif dan menjadikannya platform yang penting untuk penyebaran ilmu. Penggunaan media sosial sebagai alat pendidikan bukan sahaja untuk menarik minat pelajar tetapi juga menjadikan proses pelajaran lebih inklusif, dinamik dan efektif dalam dunia moden. Dengan berterus berkembangnya teknologi, media sosial dijangka akan terus menjadi alat yang penting dalam mengubah cara pendidikan disampaikan di masa depan. Itu sahaja daripada saya. Baiklah. Jadi adakah rakan-rakan saya tahu bagaimanakah interaksi antara pelajar dengan guru dapat mempertingkatkan lagi interaksi mereka? Jadi terdapat banyak dalam konteks pendidikan melalui pelbagai medium ni, antaranya ialah penggunaan teknologi digital di mana terdapat aplikasi pembelajaran ataupun melalui secara bersemuka. Maksud saya ialah video lah. Sekarang ini banyak guru-guru ataupun di masa sekarang kita berada di universiti, untuk kelas ganti guru-guru menggunakan aplikasi seperti Classroom, Zoom, Google Meet untuk ganti kelas. Jadi melalui platform ini membolehkan guru dengan pelajar mempunyai interaksi yang lebih fleksibel dan juga dinamik. Melalui sesi dan talian, guru dapat menyampaikan pembelajaran secara langsung dengan menggunakan alat seperti papan putih digital untuk menerangkan konsep pembelajaran dengan lebih mendalam. Ini membolehkan pelajar memberi respon secara langsung, bertanya soalan dan menyertai perbincangan dalam suasana yang begitu menarik. Platform ini juga menyediakan rakaman langsung. Dengan rakaman pembelajaran ini, pelajar boleh merujuk semula bahan pembelajaran pada bila-bila masa saja. Dan seterusnya ialah aplikasi pembelajaran seperti aplikasi Kahoot, Quizizz, Quiz Google Form. Dan melalui aplikasi ini, pelajar dapat meningkatkan kemahiran dan cara pembelajaran mereka untuk membuat latihan dan sebagainya. Jadi melalui aplikasi pembelajaran yang menyeronokkan dan interaktif, pelajar lebih bersemangat untuk belajar dengan lebih mendalam. Seterusnya ialah media sosial seperti yang dikatakan oleh Aisyah dengan Amal juga tadi. Melalui aplikasi Instagram, TikTok, guru-guru mengambil kesempatan untuk menyebarkan ilmu supaya murid sentiasa melihat video tersebut untuk menarik perhatian mereka. Jadi ini membolehkan interaksi yang lebih santai dan terbuka, dan murid juga merasakan cara ini ialah menarik, bukan seperti di zaman dahulu hanyalah bersemuka sahaja. Selain itu, sesi perbincangan santai. Selain daripada
kepercayaan dan hubungan dengan guru. Selain itu, menggalakkan dialog terbuka. Dalam sesi ini, guru boleh memberi maklum balas terhadap isu-isu yang diangkat pelajar, yang menjadikan mereka merasa dihargai dan didengari, bukan sahaja memperbaiki hubungan tetapi juga dapat membantu guru memahami keperluan dan cabaran pelajar dengan lebih baik. Dan yang terakhir ialah pembelajaran secara interaktif. Dengan menggunakan alat pembelajaran yang berasaskan teknologi seperti saya beritahu tadi, bahan video, animasi, aplikasi seperti Google Form dan sebagainya, pembelajaran menjadi lagi menarik dan murid akan lebih rasa minat untuk belajar. Permainan pendidikan yang berasaskan pembelajaran interaktif bukan sahaja menarik perhatian pelajar tetapi juga meningkatkan pelibatan mereka dalam pembelajaran. Jadi akhir kata, setiap aspek ini memberikan peluang kepada pelajar untuk terus mendalami ilmu, dan selain itu dapat juga merapatkan hubungan antara guru dan pelajar. Baiklah, saya ingin memberikan sedikit kesimpulan tentang perbincangan kita pada hari ini. Kesimpulannya, wacana ilmu melalui pelbagai medium telah membuka peluang yang lebih luas dan pelbagai untuk pelajar mendapatkan ilmu. Penggunaan teknologi seperti media sosial, enjin carian, platform pembelajaran dalam talian dan medium tradisional masing-masing mempunyai kelebihannya dan kekurangannya yang tersendiri. Setiap medium mampu memenuhi keperluan pembelajaran yang berbeza bergantung kepada keadaan pelajar dan